Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan panggil saya cikgu je sebab saya berkhidmat dalam bidang kaunseling, tapi di beberapa tempat dah sebelum ni ada yang panggil puan, ada yang panggil madam, ada sekarang ni saya lebih prefer diri saya untuk kita panggil cikgu, lagi senang dekat dengan awak semua. Alright, so hari ni cikgu nak share tentang perkataan depress ataupun kita panggil ayat bahasa Melayu dia murung. So murung ni apa ya? Okay, so cikgu share. Murung ni adalah perasaan kita sendiri yang terganggu. Tapi perasaan ni yang boleh menyebabkan seseorang tu rasa sedih yang agak lama, yang menyebabkan dia tu rasa hilang tenaga, dia cepat nak marah dan dia cepat letih sampai dia dah tak minat untuk buat aktiviti-aktiviti harian yang normal. Apa aktiviti harian yang normal? Contohnya macam kita pergi makan pun dah tak rasa nak makan. Kita pergi harian normal bercakap dengan orang, kita dah tak nak cakap dengan orang. Ataupun kita kalau yang pergi kelas tak ada rasa pun nak belajar, tak ada rasa nak pergi kelas pun. Dan juga even kadang-kadang hukum-hukum agama pun dia tak nak ambil kisah. Alright, so bahaya ke tak? Yes, bahaya. Sebabnya benda ni kalau dibiarkan daripada awal mungkin tak nampak sangat kesan dia, tapi sebenarnya benda ni boleh bawa kepada beberapa tahun pun yang akan menyebabkan efeknya sangat besar dan boleh bawa kepada kesihatan mental yang sangat kuat. Alright, tapi kan cikgu biasa dengar akhir-akhir ni ramai kena, cikgu saya depress. Okay, saya depress cikgu. Okay, depress sebab apa? Power tinggal. Tu depress ke? No. Okay, pada peringkat awal selalunya kita panggil stres je ataupun tekanan. Jangan guna perkataan yang salah sebab kata-kata tu doa kan? Alright, so bila kita stres yang berpanjangan, yang ni boleh bawa kepada depress, tapi never use that word first. Okay, so macam saya stres, saya tertekan kejap, tertekan sebab kena marah ataupun mungkin tertekan sebab tak dapat result yang elok ataupun putus cinta. Okay, so benda ni sebenarnya stres. Okay, so sekarang ni kita kena tahu betul apa depress tu sendiri dan apa punca-punca dia supaya kita terjauh ataupun terelak diri kita daripada depress. Boleh? Alright. Okay, so antara punca-punca kita depress, ada orang kata benda ni berpunca daripada faktor genetik. Ya mungkin, tapi walau genetik macam mana sekalipun kita boleh control. It's all about our mind. Okay, so tapi yang benda yang lebih agak berat sebenarnya adalah apabila seseorang tu mengalami peristiwa boleh yang menyebabkan dia tertekan yang sangat lama yang akhirnya menyebabkan kemurungan. Contohnya kehilangan ahli keluarga yang disayangi. Okey, kehilangan ahli keluarga yang disayangi ni kita boleh tengok contohnya aksiden yang tiba-tiba dan kehilangan tu tak boleh dijangka. So ambil masa benda ni. Dan apabila tidak dibantu ataupun tak ada orang yang membantu dia, so akan menyebabkan dia murung dan akhirnya murung ni membawa pada lama dan boleh bagi kesan pada seluruh kehidupan dia. So yang tu kalau peristiwa. Tapi ada juga yang sewaktu dia dibesarkan tu adalah keadaan yang dah sangat tragik. Contohnya dia dibesarkan dalam keadaan didera, diseksa, menjadi mangsa pedofilia, ataupun waktu kecil dia sangat ada sesuatu yang memberikan kesan yang besar dalam hidup dia. Dan akhirnya dia bertindak untuk mendiamkan diri, mengelakkan diri. Dan ada yang sampai dikurung tempoh yang lama. So benda ni akan efek pada pembesaran dia. Alright. Tapi yang paling kita risau adalah apabila orang tu makan ubat. Makan ubat ni. Kenapa makan ubat? Ubat ni pun doktor yang bagi. Tapi ubat ni mungkin tak sesuai dengan diri dia. Mungkin ubat tu boleh mengubah hormon diri dia yang menyebabkan dia rasa sedih selalu, yang dia rasa marah selalu dan dia rasa tak tenang selalu. Okey, tu juga boleh menyebabkan depress. Okey, seterusnya apa yang kita boleh bantu sebagai kawan, sebagai keluarga, sebagai kakak, abang, mak dan ayah untuk bila kita tengok seseorang individu ni mengalami tekanan, mengalami kemurungan dan mengalami ataupun depression. Okey.
antara yang kita boleh bantu adalah kita cuba berkawan dengan dia. So, sebagai orang yang murung ni, dia akan isolate diri, elak daripada nak berkawan dengan orang. So, kita cuba dekatkan diri. Mungkin bila kita tengok dia dalam keadaan dah mula di fasa-fasa awal kemurungan, ataupun even di tengah-tengah pun kita boleh bantu lagi, kita baru kenal dia, tapi kita nampak perubahan dalam diri dia ni lain macam. Okay? So, kita boleh cuba dekatkan diri. Mungkin dekatkan diri tu dengan cara bagi air, ataupun bagi makanan, ataupun kita boleh slow-slow share, tanya apa khabar, dah makan belum, apa yang boleh saya bantu hari ni, awak okey tak. So ayat-ayat ni adalah ayat, orang kata power words yang boleh mendorong orang menjawab satu persatu. Kita jangan buat soalan yang terbuka lah untuk mereka yang murung ni, sebab soalan terbuka akan memerlukan mereka berfikir, dan orang yang kemurungan ni agak limit dalam cara berfikir dia. Alright. So selain tu kita boleh ajak dia join untuk pelbagai aktiviti. Sebab selalunya orang murung ni dia akan decide untuk duduk dekat dalam bilik ataupun dalam rumah dia sahaja. So bila kita ajak dia keluar, dia mungkin tak push diri dia sendiri untuk keluar. So kita sebagai kawan ataupun sebagai orang lain yang melihat keadaan dia, kita ajak dia untuk join aktiviti-aktiviti. Contohnya, kita boleh ajak dia bermain badminton, ataupun boleh ajak dia join futsal, bola sepak, ataupun even perempuan, kita boleh ajak dia untuk aktiviti-aktiviti di rumah juga. Contohnya memasak, ataupun juga kita boleh buat permainan-permainan ataupun aktiviti berkumpulan yang kita boleh ajak dia. Yes, meniaga kecil-kecilan pun boleh sebenarnya orang kemurungan. Cuma pastikan jangan terlalu memberi tekanan kepada dia. Jangan berikan tugasan yang terlalu banyak. At least benda tu sama. Contoh main badminton, kita pukul, dia pukul. Okay. Dan cuba bagi peluang untuk dia menang juga. Sebab bila dia tak seronok, bila dia dah selalu kalah. Kalau buat perlawanan lah, kalau pukul-pukul saja tak ada masalah. Okay. Selain tu juga sebagai Muslim, kita boleh galakkan dia untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Sebab dalam Al-Quran, memang ayat-ayat Quran tu adalah perkataan yang mukjizat. Maknanya apabila didengar, apabila dibaca, benda tu akan bagi ketenangan. Sebab orang depres ataupun kemurungan ni, dia selalunya hati tak tenang, jiwa kacau, orang katakan. Tapi sebenarnya kalau kita bawa terus ke hospital, so hospital ni kalau dia baru di peringkat awal, kita risau, hospital dah prescribe dia ubat. Saya tak salahkan bahagian psikiatri, itu tugasnya. Tapi selagi kita family boleh bantu, yes, kita cuba bantu dulu. Okay. Jangan lepas tangan. Sebab mereka ni perlukan sokongan. Dan benda ni boleh berubah sama ada dari segi perubatan hospital ataupun melalui meditasi, makna perubahan diri dia sendiri yang muhasabah diri dan perbaiki diri, dan juga lifestyle sebenarnya. So instead of kita biarkan orang itu bergantung pada ubat, why don't you change the setting, kita yang bantu dulu. Okay. So banyakkanlah bantu dia untuk baca Quran, ajar cara doa-doa untuk tenang, dan amalan-amalan untuk tenangkan diri. Okay. So itu saja daripada cikgu untuk sesi kali ini. Cikgu harap bagi manfaat pada awak semua, dan jumpa lagi.